Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita untuk bertemu lagi dalam sesi pengajaran pada kali ini. Insya-Allah Ustaz akan membicarakan berkaitan dengan solat Jumaat untuk siri yang kedua. Sebelum kita memulakan sesi pengajaran kita pada kali ini, mari kita lihat dahulu standard kandungan, standard pembelajaran dan objektif pada hari ini. Standard kandungan 4.3 merumus konsep solat Jumaat dan mengamalkan serta menghayati secara beradab dan istiqamah. Standard pembelajaran 4.3.4 menjelaskan syarat wajib dan syarat sah solat Jumaat. 4.3.5 menghuraikan amalan sunat sebelum solat Jumaat. Objektif kita 1. Menjelaskan syarat wajib dan syarat sah solat Jumaat dengan tepat. 2. Menghuraikan amalan sunat sebelum solat Jumaat dengan tepat. Baik, syarat sah solat Jumaat. Yang pertama, didirikan di dalam binaan yang khusus seperti masjid. Sembahyang Jumaat itu perlu disolatkan ataupun disembahyangkan di dalam satu bangunan ataupun satu tempat yang khusus seperti masjid. Yang kedua, bilangan jemaah yang cukup syarat tidak kurang daripada 40 orang. Untuk jemaah solat Jumaat perlu 40 orang ke atas. Termasuk imam dari permulaan khutbah sehingga selesai solat Jumaat. 40 orang itu termasuk imam. Daripada mula-mula khutbah yang pertama sehingga selesai solat Jumaat. Kalau waktu awal itu 40 orang, tiba-tiba tengah-tengah jalan tinggal 39, dia jadi tak sah solat Jumaat pada hari itu. Yang ketiga, didirikan di dalam waktu zuhur. Sembahyang Jumaat mestilah pada waktu zuhur, pada hari Jumaat. Tidak boleh pada hari Jumaat pada waktu asar, tidak boleh. Yang keempat, tidak boleh didirikan dua solat Jumaat pada satu tempat. Contohnya, kalau dalam satu kampung itu ada didirikan dua solat Jumaat, maka tidak sah solat Jumaat. Dia mesti satu kampung itu, satu qaryah itu, satu sahaja solat Jumaat yang dilakukan pada hari itu. Yang kelima, didirikan secara berjemaah. Sembahyang Jumaat mestilah perlu berjemaah. Kalau seorang, memanglah dari awal tadi 40 orang. Kalau seorang tak sah letui. Yang keenam, didahului dengan dua khutbah. Solat Jumaat perlu ada dua khutbah. Kalau tidak ada dua khutbah, tidak sah. Yang ketujuh, belum didirikan solat Jumaat di qaryah yang sama sebelumnya. Di kampung itu tak ada lagi solat Jumaat sebelum ni, orang tak buat lagi pada hari itu. Baru boleh buat. Kalau dah ada dah, jangan dah habis dah waktu solat zuhur pada hari itu, tiba-tiba nak buat lagi satu solat Jumaat. Tak boleh. Mesti ada satu kali sahaja pada hari itu dalam satu kampung. Baik, kita lihat pula syarat wajib solat Jumaat. Tadi syarat sah, ini syarat wajib. Yang pertama, dia mestilah orang Islam. Yang kedua, baligh. Yang ketiga, berakal. Yang keempat, lelaki. Yang kelima, sihat tubuh badan. Kalau dia tak sihat, demam apa, dia tak boleh nak pergi solat Jumaat, maka dia jatuh wajib pada dia. Jatuh wajib untuk tak hadir. Yang keenam, bermukim. Tidak wajib bagi yang musafir. Dia mesti duduk di dalam kawasan itu. Kalau dia hanya singgah saja untuk mencukupi 40 orang tadi, maka dia tak boleh. Yang ketujuh, merdeka. Bukanlah hamba.
Okey, kita lihat pula amalan sunat sebelum solat Jumaat. Sebelum kita pergi solat Jumaat, ini amalan-amalan sunat yang perlu kita lakukan. Sunat ini buat dapat pahala, tinggal tak dapat apa. Kalau kita buat, kita dapat pahala. Yang pertama, potong kuku pada hari Jumaat. Yang kedua, memotong atau mencabut bulu-bulu di badan. Tengok tu gambar, bulu ketiak dicabut. Yang ketiga, mandi solat Jumaat. Kita niat mandi pada hari Jumaat sahaja, aku mandi solat Jumaat kerana Allah Ta'ala. Yang keempat, memakai pakaian yang terbaik. Walaupun bukan pakaian yang baru, tetapi itu adalah pakaian yang paling baik pada hari itu. Pakai pergi solat Jumaat. Yang kelima, memakai wangi-wangian. Pakai bau-bauan yang paling wangi pada hari itu. Yang keenam, bersegera ke masjid. Pergi awal ke masjid. Bukan orang nak azan dah baru nak pergi. Ataupun orang dah azan baru kita pergi. Tak boleh. Pergilah awal. Kalau 12.30 ke, pukul 12 ke, lagi awal, lagi bagus. Yang ketujuh, i'tikaf di dalam masjid. Pergi awal masjid, duduk beriktikaf di dalam masjid. Duduk beriktikaf dalam masjid pun juga dapat pahala. Yang ke-8, solat sunat tahiyatul masjid. Bila sampai ke masjid, jangan duduk dulu. Solat dulu. 2 rakaat sahaja. Yang ke-9, banyakkan membaca Al-Quran, berzikir dan bersolawat pada hari Jumaat. Ini amalan-amalan yang perlu kita lakukan. Tengok hadis di bawah. Abu Hurairah berkata bahawa Rasulullah SAW bersabda, maksudnya sesiapa yang mandi pada hari Jumaat sebagaimana mandi junub, lalu berangkat ke masjid lebih awal sehingga mendapat saf yang pertama, maka seolah-olah dia telah mengorbankan seekor unta. Ni dia punya pahala dia, seolah-olah mengorbankan seekor unta. Banyak tu. Baik. Okey, itu saja sesi pengajaran yang Ustaz sampaikan kepada kamu pada hari ini. Mudah-mudahan kamu dapat memahami segala pengajaran yang Ustaz sampaikan. Kita jumpa lagi pada sesi akan datang. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.